Baik saudara, fokus berita dari Bumi Kenyalang mengenai bayaran insentif khas kepada para pegawai perkhidmatan awam di Sarawak. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Terima kasih Dia. Baik saudara, ini berita gembira buat penjawat awam di Sarawak. Sebagai menghargai sumbangan dan komitmen pegawai-pegawai perkhidmatan awam negeri Sarawak, kerajaan negeri memutuskan untuk memberi bayaran insentif khas bersamaan sebulan setengah gaji pokok atau minima RM2,000 kepada pegawai perkhidmatan awam negeri Sarawak dan ia akan dibayar sebelum penghujung tahun ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng juga mengumumkan pembayaran insentif khas kepada lebih kurang 137,000 penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di Sarawak sebanyak RM500. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata ia bagi menghargai penjawat awam yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional sepanjang tahun. Dalam pada itu, beliau memberitahu Sarawak akan mengadakan pelbagai program dan aktiviti untuk meraihkan sambutan 60 tahun penubuhan Malaysia. Beliau juga menyeru semua rakyat Sarawak untuk sama-sama bersatu memastikan perpaduan dalam kepelbagaian dengan meraihkan Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, sekaligus menjadikan Sarawak sebagai wilayah yang maju dan makmur untuk kesejahteraan bersama. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas dan selamat Tahun Baharu Cina kepada semua ahli yang berhormat dan rakyat Sarawak yang akan menyambutnya, sekaligus mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru. Kemajuan keseluruhan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo telah mencapai 89% setakat Oktober tahun ini. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas, ia melibatkan 7 seksyen siap sepenuhnya dan telah dibuka untuk kegunaan awam. Dato' Amar Douglas memaklumkan seksyen terbabit adalah seksyen Teluk Melano hingga seksyen Sematan, seksyen Serian, seksyen Jambatan Batang Rajang, bahagian Julau, seksyen Jejambat Nyabau, seksyen Pujut dan seksyen Selangau. Beliau merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan turut memaklumkan beberapa seksyen masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan dan dijangka siap 95% menjelang tahun 2023, manakala selebihnya dijangka siap menjelang tahun 2024. Dato' Amar Douglas memberitahu demikian semasa ucapan penggulungan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri. Sejumlah 14 projek pembaharuan bandar dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kesemua projek ini berada dalam pelbagai peringkat perancangan dan pelaksanaan. Dato' Amar Awang Tengah merangkap Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar berkata beberapa cadangan baharu projek pembaharuan bandar akan dicadang di bawah kajian semula separuh penggal RMK12. Dalam ucapan penggulungan kementeriannya di persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini, beliau memberitahu ia merupakan inisiatif berterusan kerajaan dalam memastikan kesejahteraan sekaligus meningkatkan kualiti hidup rakyat selaras dengan hala tuju Sarawak maju menjelang 2030. Berkaitan projek pembangunan Darul Hana, ia melibatkan perpindahan fasa pertama penduduk dari Kampung Semarang dan Kampung Panglima Seman Lama yang telah bermula sejak Ogos lalu. Perpindahan fasa pertama ini melibatkan 310 ketua isi rumah. Sementara itu, dapatan awal menunjukkan penanaman tukun berbola atau reef ball di bawah program tukun tiruan fasa 1 berupaya meningkatkan hasil tangkapan nelayan tempatan. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu program tukun tiruan fasa 1 bernilai RM70 juta meliputi kawasan pesisiran pantai sepanjang 1,000 km telah siap dilaksanakan pada 19 September lepas. Melalui fasa 1 ini, sejumlah 16,800 tukun berbola telah dilabuhkan. Justeru Kerajaan Sarawak telah meluluskan fasa 2 program berkenaan dengan kos RM30 juta dan akan dilaksana secara berperingkat mulai tahun depan. Penaiktarafan jalan menuju ke Lusong Laku di Murum diharap dapat dimasukkan dalam bajet negeri tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum, Kennedy Cuk Pai Ugin berkata, dengan keperluan tersebut, beliau mahu bekas jalan balak terbabit diturap dengan tar dengan spesifikasi R1.
Jalan sejauh 55 km itu buat masa ini telah dinaik taraf menggunakan lebih 100 pembentung PVC pada fasa pertama, namun ia tidak memadai. Oleh itu, beliau berharap kerajaan dapat menaik taraf jalan terbabit dalam fasa kedua. Kita mau tunggu fasa yang kedua. Fasa yang kedua di mana kita akan sekurang-kurangnya turapkan jalan itu ataupun upgradekan jalan itu sekurang-kurangnya R1 modify. Maksudnya kita dapat kita bina satu jalan di mana rakyat kita dapat gunakan sewaktu hujan dan sewaktu kemarau. Kennedy ditemui RTM di Dun Sarawak baru-baru ini bagi mengulas pembentangan bajet kerajaan negeri. Jelasnya peruntukan yang diumumkan tahun ini amat bertepatan dengan keperluan semasa di luar bandar dengan berperuntukkan 60% bagi pembangunan luar bandar. Saudara, kejohanan badminton junior Piala Abang Jo tawar hadiah wang tunai terkumpul sehingga RM20,000 untuk belia 18 tahun ke bawah. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, lebih 100 peserta dijangka mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut termasuk 4 penyertaan dari Sarawak. Anjuran Persatuan Badminton Sarawak SBA, kejohanan ini terbahagi kepada 5 kategori iaitu lelaki persendirian dan beregu bawah 14 tahun, 16 tahun dan 18 tahun yang akan berlangsung mulai esok hingga Ahad. Ujarnya acara sedemikian akan mendedahkan pemain muda dengan pemain lain dari seluruh negara yang mana Sarawak juga tidak memungut pingat emas di mana-mana kejohanan untuk badminton sejak 20 tahun lalu. I have to acknowledge, I have to applaud the effort by SBA in trying to develop, in trying to build up the youngsters, the anak-anak muda kita supaya daripada tournament macam ini kita akan dapat mencungkil bakat-bakat baru yang akan kita asah, untuk mungkin mewakili negeri ataupun mewakili negara di masa-masa akan datang. Datuk Seri Abdul Karim memberitahu demikian di Kuching, juga memaklumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka menghadiri majlis penyampaian hadiah pada Ahad ini. Penganjuran safari memancing Pesta Nanas dan Buah-buahan Sarike 2022 merupakan inisiatif membantu melonjakkan potensi sektor pelancongan. Penguasa Tanah dan Survey Bahagian Sarike, Tian Chun Kui berkata, program anjuran Jabatan Tanah dan Survey Sarike itu telah mendapat sambutan memberansangkan dengan penyertaan lebih 300 orang peserta. Jelas Tian, program yang akan berlangsung pada Sabtu ini terbahagi kepada 2 kategori iaitu tebingan sungai dan sungai. Dedahnya, johan kategori sungai akan menerima hadiah utama berjumlah RM10,000, manakala johan bagi kategori tebingan sungai berjumlah RM8,000. Kita mengharapkan peminat-peminat memancing, pelancong-pelancong, pelawat-pelawat dari seluruh Sarawak datanglah beramai-ramai pada acara kemuncak Pesta Nanas Serike 2022 pada 3 hari bulan Disember. Ujarnya penyertaan masih dialu-alukan kepada peminat-peminat pemancing di seluruh Sarawak termasuk dari Brunei dan Indonesia bagi memeriahkan lagi acara tersebut. Beliau dalam sidang media di Sarike menambah penganjuran ini juga mampu meningkatkan lagi sosioekonomi peniaga setempat. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching.